Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ونسألك رزقا طيبا ونسألك عملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي مما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya kerana dengan keizinan daripadanya kita dapat bersama-sama pada pagi 24 Ramadan 1444 Hijrah. Mudah-mudahan sepanjang masa, sepanjang waktu kita berada di dalam bulan Ramadan, mudah-mudahan segala amalan-amalan kebaikan dan amalan-amalan kebajikan yang kita buat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima dan Allah Ta'ala tulis sebagai bekalan kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan-amalan kita sepanjang bulan Ramadan, insya-Allah. Pada pagi ini ambo tidak berhasrat untuk menceritakan tentang fadilat dan juga kelebihan yang ada di dalam bulan Ramadan, kerana ambo yakin dan juga percaya adik kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sentiasa mendengar berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta kata-kata ulama berkenaan dengan kelebihan dan fadilat bulan Ramadan dan amalan-amalan yang kita lakukan, yang mesti kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Maka di kesempatan yang ada pada pagi ini, ambo ingin sama-sama berkongsi dan kita mengambil iktibar dan juga pedoman berkenaan dengan salah satu peristiwa yang berlaku di dalam bulan Ramadan. Salah satu peristiwa yang berlaku di dalam bulan Ramadan yang mana kita yakin dan juga percaya, kita tahu perkara-perkara dan juga peristiwa-peristiwa itu, iaitu Perang Badar, ataupun dia panggil Ghazwah Badar Al-Kubra. Peperangan Badar ini adalah satu peperangan yang menarik. Perang Badar ni perang yang menarik perhatian kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan menjadi tamparan hebat kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu Perang Badar ini sentiasa diulang-ulang, sentiasa disebut-sebut. Lebih-lebih lagi apabila kita berada pada bulan Ramadan,
apabila kita berada pada bulan Ramadan, maka perang Badar ini sentiasa disebut, sentiasa diingati kerana keistimewaan dan kelebihan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada tentera-tentera Badar, yang mana kita tahu, kita maklum seramai 313 orang. Sebelum hamba masuk berkenaan dengan perang Badar, maka kita kena tahu secara ringkas, berapakah jumlah bilangan peperangan yang berlaku dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam bermula pada tahun kedua hijrah sehinggalah tahun ke-9 hijrah. Bermula daripada tahun kedua hijrah sehingga mana tahun ke-9 hijrah, 7 tahun. 7 tahun Nabi berdepan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, yang mana disebut dalam sirah nabawiyah jumlah peperangan yang dialami ataupun yang dihadapi oleh baginda sebanyak 26 ataupun 27 peperangan. Bermula pada tahun kedua hijrah sehingga tahun ke-9 hijrah, 26, ada kata 27 peperangan. Yang mana peperangan ini dia panggil ghazwah ataupun jamak dia ghazawat. Sebagaimana Abu sebut sama-sama dah, perang dalam istilah bahasa Arab ni dia ada dua. Dia panggil ghazawat, lepas tu dia panggil saraya, ataupun dia panggil ghazwah, ataupun dia panggil sariyah. Ghazwah ini peperangan yang diketuai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Panglima perang dia adalah Nabi. Panglima perangnya adalah Nabi. Berapa banyak? Amba sebut tadi 26 ataupun 27. Manakala sariyah ni perang juga, tetapi Nabi mewakilkan kepada sahabat-sahabat baginda untuk menjadi panglima perang. Maknanya sariyah ni perang juga, cuma Nabi duduk di Madinah, Nabi hantar sahabat-sahabat dia jadi panglima perang. Manakala ghazwah, Nabi menjadi panglima perang bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Tu bahasa Arab. Bahasa Melayu dia panggil perang belaka, cuma dia ada perbezaan ghazwah dan juga sariyah. Sariyah ni berapa banyak? Disebut dalam sirah nabawiyah sebanyak 38 sariyah. 38 sariyah. Manakala ghazwah 20 ataupun 27. Daripada 20 ataupun 27 ni dia bagi pula dua. Bagi tu maksud dia mana? Maksud dia ada perang yang Nabi menang dengan berlakunya pertumpahan darah ataupun berdepan dengan musuh. Ada pula perang hak Nabi menang tanpa pertumpahan darah. Musuh lari. Musuh takut. Musuh lari. Ada juga. Disebut dalam sirah nabawiyah ada 9 perang hak Nabi menang apabila berlakunya pertembungan dengan musuh ataupun orang panggil pertumpahan darah depan-depan. Ada 9. Pertama hak kita nak cerita pagi ni iaitu perang Badar, berlaku pada tahun kedua hijrah. Lepas tu perang Uhud berlaku pada tahun ketiga hijrah. Yang ketiga Al-Muraisi' perang juga berlaku pada tahun keempat ataupun kelima, tak silap amba.
Yang keempat, perang Ahzab berlaku pada tahun ke-5 Hijrah. Yang kelima, Ghazwah Bani Quraizah. Ni Yahudi Bani Quraizah. Nabi perang dengan Yahudi tahun ke-5 Hijrah. Perang Khaybar tahun ke-7 Hijrah. Fathu Makkah berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Walaupun masuk dengan aman, tapi berlaku sedikit pertumpahan darah. Yang ke-8, perang Hunain berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Dan perang Taif berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. 9. Hak ni Nabi depan bertemu dengan musuh, maka Nabi menang. Yang kedua, ada peperangan hak Nabi menang tanpa berlakunya pertumpahan darah, berlakunya pertembungan. Ada 19. Ambo ambil tidak 19 lah sebagai contoh. Perang Bani Qainuqa. Nabi berlawan dengan orang Yahudi Bani Qainuqa pada tahun ke-2 Hijrah. Lepas tu peperangan Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir, pada tahun ke-4 Hijrah. Perang juga, tapi tidak bertembung, lari takut. Lepas tu peperangan Bani Mustalik pada tahun ke-6 Hijrah. Dan hak kita dengar sama-sama, iaitu peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk lawan tentera Rom, kuasa besar pada masa tu. Akhir sekali Nabi menang tanpa berlaku pertumpahan darah. Bayar adik kakak, Nabi keluar perang dengan tentera Rom yang berlipat kali ganda, besar dia, ramai dia. Tapi bila tentera Rom dengar sahabat-sahabat Nabi ni tunggu di Tabuk nak perang dengan dia, kona kelik. Kona kelik. Nabi tak tunggu sehari, Nabi tak tunggu 2 hari, Nabi tunggu berbelah-belah hari. Nabi tunggu berbelah-belah hari. Tentera Rom tak mari-mari, kalah lah. Kalau tunggu sejak 2 boleh juga, ni belah-belah hari Nabi tunggu, tak mari-mari tentera Rom. Sebab apa? Sebab perang Tabuk ni berlaku pada musim panas. Kita di Kelantan ni panas. Mungkin jeli ni 40 darjah Celsius, 40. Tapi tanah Arak ni panas lagi. Dah lah panas, perjalanan dia panjang pula. Menyebabkan orang Rom ni kata orang Islam ni pelik. Dah lah jauh, dah lah panas, tunggu pula nak lawan puak-puak aku, kelik puak dia. Ni antara peperangan yang berlaku di dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Okey, berbalik kepada perang Badar. Tu sinopsis secara ringkas biar kita gambar dalam kepala otak kita. Nabi ni perang sebanyak 28 kali. 28 kali. Jadi peperangan Badar ni adik kakak bukan peperangan yang pertama yang berlaku di dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan peperangan pertama, tetapi peperangan pertama adalah peperangan yang diberi nama Al-Abwa. Itu peperangan yang pertama yang berlaku dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perang Al-Abwa. Nabi bersama-sama dengan 70 orang sahabat Nabi. Berlaku pula peperangan yang kedua, iaitu orang panggil Ghazwah Bawaq. Ghazwah Bawaq. Serama Nabi bersama-sama dengan 200 orang sahabat Nabi. Peperangan Al-Abwa ni berlaku pada bulan Safar tahun ke-2 Hijrah. Peperangan Bawaq berlaku pada bulan Rabiul Awal tahun ke-2 Hijrah. Berlaku pula peperangan yang ketiga, iaitu peperangan Al-Ushairah. Peperangan Al-Ushairah, Nabi bersama-sama dengan sahabat dia, ada riwayat kata 100 setengah, ada riwayat kata 200, ada riwayat kata 250 orang.
ini berlaku pada tahun bulan Safar. Barulah berlakunya peperangan Badar. Bila peperangan Badar berlaku? Pada bulan Ramadan, tahun kedua Hijrah. Maknanya sebelum berlakunya perang Badar ni, Nabi sudah melalui 3. Ada riwayat kata 4 peperangan terdahulu. Masuk bulan Ramadan, barulah perang Badar. Kenapa perang Badar ni disebut-sebut? Nama-nama hamba sebut tadi tu kita jarang dengar. Al-Abwa, Bawat, Usyairah, jarang kita dengar. Ustaz-ustaz kita cerita, penceramah-penceramah kita cerita. Kerana peperangan Badar ni, sebagaimana sebut tadilah, banyak keistimewaannya, banyak kelebihannya, dan paling hebat sekali pertolongan daripada Allah. Pertolongan daripada Allah. Hak kita biasa dengarnya, Allah Ta'ala turun, Allah Ta'ala tolong Nabi ni dalam perang Badar dengan Allah Ta'ala menurunkan malaikat. Malaikat turun bersama-sama dengan tentera Islam perang berlawan dengan musyrikin Mekah. Tetapi bukan setakat turun malaikat, tetapi ada lagi pertolongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada tentera-tentera Islam. Ada pertolongan dan juga bantuan yang Allah Subhanahu berikan kepada tentera-tentera Islam. Okey, kenapa berlakunya perang Badar? Perang Badar ini berlaku sebagaimana yang kita maklum, sebagaimana yang kita tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia nak pitah ataupun dia nak hijack, dia nak rampas barang-barang dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan. Jahat kau Nabi ni nak hijack barang orang. Jahat kau Nabi nak rampas harta orang ni. Berani kau kita royak lagu tu? Tak berani. Betul. Kerana Nabi nak ambil harta-harta Abu Sufyan ni, kerana harta itu adalah milik orang Islam. Ketika mana orang Islam tinggal Mekah menuju ke Madinah dalam peristiwa Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu tentang sahabat-sahabat Nabi ni tinggal kota Mekah tanpa bawa gapo-gapo barang, selas pinggir. Harta-harta yang ada di Mekah telah dirampas, telah diambil oleh musyrikin Mekah. Dia buat harta dia, dia buat sebagaimana duit dia, harta dia. Maka bila Nabi duduk di Madinah, Nabi nak ambil balik harta-harta yang dirampas oleh musyrikin Mekah, khususnya barang-barang dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan. Dan sirah menyebut berapa banyak harta ataupun barang-barang dagangan yang Abu Sufyan ni bawa. Dalam sirah menyebut 50,000 dinar. 50,000 dinar. Ambo yakin 50,000 dinar ni kita tak boleh bayar berapa banyak 50,000 dinar. Sama ada 50 riyal ke, sama ada 50,000 riyal ke. Kita kalau sebut ringgit Malaysia, kita nampak banyaknya harta tu. Berapa jumlah kita nampak. Bila sebut dinar, ambo pun tak nampak berapa banyak harta tu. 50,000 dinar. Dinar ni berapa? Ambo cuba convert. Ambo cuba tukar dalam ringgit Malaysia. Biar kita faham, biar ambo sendiri faham, adik kakak faham. 50,000 dinar ni kalau kita convert kepada RM, 40,800,000 riyal. Banyak 40 juta. Baru nampak bayar. Banyak 40 juta ni. Masa 50,000 dinar ni tak nampak banyak mana. 40 juta 80,000 riyal. 800,000 riyal. Barang dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan, ambo tukar daripada dinar kepada RM.
Tubik 40 juta 800 ribu riyal. Oh, banyak sungguh. Jadi Nabi nak ambil balik harta tu. Nabi nak ambil balik barang dagang itu. Maka Abu Sufyan ni dia tahu Nabi nak pergi rapah harta dia. Nabi nak pergi pitah harta dia. Abu Sufyan ni tahu. Maka dia WhatsApp. Lah ni kat WhatsApp lah. Dia WhatsApp, dia telefon, dia voice call ke video call ke tak kira lah. Telefon ke Abu Jahal. Minta bantuan daripada Abu Jahal supaya tolong dia ni untuk berdepan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Jahal ni sanggup. Abu Jahal ni sanggup untuk tolong Abu Sufyan selamat daripada dipintas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi keluar dalam keadaan tak bawa gapo-gapo senjata berat. Sebab Nabi nak pergi pitah. Nabi nak pergi ambil balik, nak pergi rapah. Maka Nabi pergi dengan tidak ada niat nak perang. Tanpa ada niat nak menumpahkan darah. Maka tidak bawa senjata-senjata berat. 313 orang, 2 ekor kuda, 70 unta. Tu je hak Nabi keluar nak pergi pitah kafilah ataupun barang-barang rombongan dagangan Abu Sufyan. Biar kita nampak bahawa kita jelira perang Badar ni. Nabi tubik 313 orang, 2 ekor kuda, 70 ekor unta. Kita nampak cemuk mana Nabi pergi. Tapi bila Abu Sufyan ni telefon kepada Abu Jahal, Abu Jahal ni keluar dalam keadaan nak bunuh Nabi, nak bunuh tentera Islam, nak hapuskan tentera Islam. Maka Abu Jahal dia bawa askar-askar dia yang penuh dengan senjata berat. Sebab dia keluar nak pergi perang. Sebab dia keluar nak pergi bunuh Nabi, nak hapuskan tentera Islam. Maka dia keluar dengan 1000 orang tentera-tentera musyrikin Mekah, dengan bawa tidak dapat dibilang tentera-tentera berkuda. Banyaknya tentera-tentera berkuda, dia bawa pula 900 ekor unta. Biar kita nampak dalam kepala otak kita. Kuda tentera Nabi ni 2 ekor je. Kuda musyrikin Mekah banyak tak boleh nak bilang. Unta hak Nabi bawa 70 ekor. Unta musyrikin Mekah 900 ekor. Biar kita nampak pertembungan di antara tentera Islam dengan tentera musyrikin Mekah. Sebab tu perang Badar ni perang yang sentiasa diulang-ulang, sentiasa disebut-sebut kerana keajaiban dan bantuan dan kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada tentera-tentera Islam. Bila lagu tu akhir sekali orang panggil Abu Sufyan ni selamat. Dia pun pandai juga. Dia lari kok mana tak tahulah. Siapa Mekah. Bila siapa Mekah, Abu Sufyan kata tak apalah, aku selamat dah. Abu Jahal, aku selamat dah, tak payahlah aku selamat dah. Tapi Abu Jahal ni berdegil, keras kepala, nak belawai juga, nak bunuh juga Nabi, nak hapuskan juga Nabi. Akhir sekali berlakunya pertembungan. Berlakunya pertembungan di antara tentera Islam dengan tentera musyrikin Mekah di Badar. Bayarlah 313 orang dengan 1000 orang yang penuh dengan kelengkapan senjata berat, dengan beratus-ratus ekor kuda yang tidak dapat dibilang, dengan utangnya 900. Bayarlah dengan tentera Islam 313 je, 2 ekor kuda, 70 ekor unta. Bagaimana perasaan tentera Islam pada masa tu berdepan dengan situasi lagu tu? Cuba kita bayar sebentar. Dengan keadaan pada zaman dulu, beriuklah depan Nabi ni.
Beratus-ratus tak dapat bila tentera berkuda. 900 ekor unta. 1000 orang. Tengok-tengok paling-paling 313 ya kita. Unta 2 ekor, 70 kuda 2 ekor, unta tu orang panggil 70 ekor unta. Bagaimana perasaan yang berlaku? Bagaimana perasaan yang ada dalam diri sahabat-sahabat Nabi dan juga baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah bila keadaan jadi lagu tu, sebagaimana yang kita tahu, sebagaimana yang kita baca, Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi kemenangan dan menganugerahkan pertolongan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Doa yang kita sentiasa dengar dalam peribadahan ni, Nabi berdoa, Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah min ahli al-Islam fala ta'bud fil ardi abada. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya kamu hapuskan, kamu matikan kami ni, maka nescaya fala tu'bad, maka tak akan adalah orang yang beribadat kepadamu ya Allah di atas muka bumi ni. Kalau kamu matikan kami, kalau kamu hapuskan kami, maka tak akan ada walaupun seorang di kalangan manusia yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada kamu, yang sujud kepada kamu. Ini doa Nabi. Doa Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan Nabi mengangkat tangannya yang tinggi sehingga mana ridak dia jatuh. Ridak dia jatuh tingginya, Nabi akak doa dengan penuh dengan khusyuk, dengan penuh dengan tadarruk khusyuk, dengan menangis-nangis, meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa Nabi. Allah taala makbulkan doa Nabi. Nak ayatnya, apabila manusia berada dalam kebenaran, apabila manusia itu berada dalam kebenaran, di atas jalan kebenaran, maka bila minta tolong Allah Ta'ala akan bantu. Kalau mu betul dengan Allah, maka Allah Ta'ala akan bantu kamu. Kalau kamu betul di jalan Allah, kamu menegakkan agama Allah, kamu mempertahankan agama Allah, maka kami akan bantu kamu. Allah Ta'ala akan menurunkan pertolongan kepada kamu dengan kamu tak tahu apakah pertolongan tersebut, yang mungkin kamu tidak tergambar. Pertolongan-pertolongan yang Allah Ta'ala akan anugerahkan kepada kamu. Ni bukti dan juga dalil bahawasanya orang yang berada di jalan yang benar, orang yang di atas jalan yang kebenaran, mempertahankan agama Allah, mempertahankan Islam, memperjuangkan Islam, Allah Ta'ala tak lok dia sorang-sorang. Allah Ta'ala tak tinggal dia sorang-sorang. Allah Ta'ala akan bantu, Allah Ta'ala akan bagi pertolongan kepada dia. Maka Allah Ta'ala menganugerahkan bantuan daripada beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 7 bantuan. Allah Ta'ala tolong Nabi dalam 7 bantuan berdasarkan kepada ayat Al-Quran dalam suratul Anfal ayat 9 hingga ayat 14. Kita balik buku Quran, kita cari suratul Anfal, bermula ayat 9 hingga ayat 14. Dalam ayat tu Allah Ta'ala cerita 7 bantuan, 7 pertolongan daripada Allah kepada tentera-tentera Badar. Yang pertama, iaitu Allah Ta'ala menurunkan malaikat.
Allah Ta'ala kirim malaikat sekali dengan Jibril alaihi salam. Berapa ramai malaikat? Iaitu 1000 malaikat. 1000 malaikat turun untuk perang bersama-sama dengan tentera Islam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain, dalam surah Ali Imran, Allah Ta'ala kata 3000 malaikat murdifin, iaitu mutatabi'an. Allah Ta'ala kirim tak putus-putus. Allah Ta'ala kirim malaikat ni tak putus-putus. Disebut dalam tafsir, mula-mula Allah Ta'ala turun 1000 malaikat. Summa bisalasati alaf, kemudian 3000 malaikat pula turun. Summa bi khamsatin, akhir sekali 5000 malaikat turun. Ketika mana Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala, mula-mula 1000 turun, lepas tu 3000 turun, lepas tu 5000 turun. Ni pertolongan daripada Allah. Perang ni perang fi'liyan. Ulama sebut fi'liyan. Namanya perang sungguh lah. Perang senjata, perang pedang, perang sungguh. Bukannya dia tengok ahli atas dok berperang bersama-sama dengan tentera Islam dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah Jibril alaihi salam. Yang kedua, ilqa'un nu'asi ainaum alaihim lailatal yaumil ladzi hadatsa fihi alqital. Allah Ta'ala ilqa', campur rasa takut. Campur rasa mengantuk kepada tentera-tentera Islam sebelum berlakunya perang Badar. Bila musuh beriuk depan kita, ada lagi kau perasaan nak tidur, ngantuk tengok musuh? Tak ada. Kenaling, bimbang, macam-macam. Maka Allah Ta'ala nak tenangkan, nak relaxkan, nak tenangkan hati tentera-tentera Islam ni. Allah Ta'ala campur rasa mengantuk, tidur sebentar. Tentera Islam ni nera. Bukan nera berhadapan dengan musuh, malas esok nak perang. Jadi jenera tidur. Tidur yang nyenyuk. Sebab nak bagi tentera Islam ni tenang, nak bagi tentera Islam ni orang panggil relax, maka dia boleh tidur dengan tenang, walaupun nak berlawan dengan orang yang paling ramai dengan dia. Dua. Yang ketiga, inzalul matar. Inzalul matari minas sama'. Allah Ta'ala menurunkan hujan. Allah Ta'ala menurunkan hujan litahqiqit taharati al-hissiyah, bagi memudahkan tentera-tentera Islam ni untuk membersihkan secara hissi, secara dalaman dia. Sebagai contoh, boleh ambil wuduk, boleh mandi wajib, boleh mandi janabah. Dalam masa yang sama, wa taharatil ma'nawiyah, dan juga membersihkan diri daripada sudut maknawi. Dalaman dia gapo? Iaitu waswah daripada setan. Setan mari basic, kalah dah mu 313 orang, berlawan dengan 1000 orang, kalah dah. Maka bila turunnya hujan, maka tentera-tentera Islam ni boleh basuh dalaman dan juga luaran dia. Yang keempat, ar-rabtu 'alal qulub. Tentera-tentera Islam ni satu hati. Hati mereka bersatu. Hati mereka bersatu, tidak berpecah-pecah sekali. Tak ada gi alik tu, tak ada gi alik ni, tidak jadi lalai, sekali molek. Ni tentera-tentera Islam. Yang kelima, tasbitul aqdam 'ala rimal. Tentera-tentera Islam ni kaki dia kemah. Kaki-kaki dia ni kemah apabila berjalan di atas pasir. Sebab bila hujan turun, kaki tu jadi kemah. Bila jadi kaki tu jadi kemah, maka dia pergi senjata pun kemah, kuda-kuda dia pun kemah, nak berlawan pun jadi tak hoyo hayal, kemah.
Ini kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Ya kene al-iha'u ilal malaikati anna Allah ma'al mu'minin. Signal bila malaikat tolong tentera badar ni, maka kok mana-mana pun anna Allah ma'al mu'minin, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama-sama dengan orang yang beriman kepada Allah. Dan akhir sekali, hak ni hak paling besar sekali, orang panggil kelebihan ataupun pertolongan hak paling besar sekali ke apa dia? Ilqa'ur ru'bi wal khawfi fi qulubil kafirin. Orang-orang kafir jadi takut. Allah Ta'ala campur rasa takut. Allah Ta'ala campur rasa kenaling di dalam hati orang-orang kafir ni bila berhadapan dengan tentera-tentera Islam walaupun 313 orang. Wa hadza minan ni'ami al-jalilah allati an'ama Allahu biha 'alal mu'minin. Dan inilah kelebihan ataupun pertolongan yang paling besar Allah Ta'ala berikan kepada tentera-tentera Islam, iaitu rasa takut dan juga rasa gerung kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir sekali, tentera-tentera Badar ni menang dalam peperangan Badar. Bukan setakat menang, tetapi Abu Jahal telah mati dalam peperangan Badar. Abu Jahal telah mati dalam peperangan Badar, yang mana telah dibunuh oleh 3 orang sahabat Nabi, iaitu yang pertama Mu'az bin Amru al-Jumuh, yang kedua Muawis bin Afra, dan akhir sekali dipenggal kepala dia. Siapa dia? Oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kerak kepala Abu Jahal, bawa kepala dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda kemenangan tentera-tentera Badar ini. Apabila kepala Abu Jahal telah dipenggal dan telah dikerak oleh Ibnu Mas'ud, maka Nabi kata, haza Fir'aun hadhil ummah. Ini adalah kepala Fir'aun pada zaman kita, katanya Nabi kepada Abu Jahal tadi. Nak Abu Jahal ni Fir'aun pada zaman Nabi. Fir'aun pada zaman Nabi Musa, orang itu, iaitu Ramsi. Fir'aun pada zaman Nabi ni Abu Jahal. Nak Abu Jahal ni terlalu jahat kepada Nabi dan juga sahabat-sahabat dia. Maka akhir sekali, bila tentera-tentera Badar ni menang, ada di kalangan mereka yang syahid sebanyak 14 orang. Hak syahid. Manakala musyrikin Mekah hak mati 70 orang. Hak syahid dalam perang Badar 14 orang. Manakala hak mati di kalangan musyrikin Mekah 70 orang. Maka Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada tentera-tentera Badar ataupun ahli-ahli Badar ni. Nabi kata apa? Lan yadkhulan nara rajulun syahida badran awil Hudaybiyah. Tentera-tentera Badar ni tak akan sesekali masuk neraka. Tak akan sesekali masuk neraka. Maknanya hak hidup dijamin ahli syurga, hak syahid tentu dah tak masuk neraka. Maknanya masa dia hidup pun dia tidak akan masuk neraka, sama telah hak mati. Ni kelebihan ahli Badar yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Nabi sebut, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Wahai ahli-ahli Badar, mu buatlah gapo mu nak buat, faqad ghafartu lakum, maka aku telah ampunkan dosa kamu. Padahlah Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada dia, sebab dia perang dengan 1000 orang dengan tentera yang beriak. Maka kelebihan Allah Ta'ala bagi kepada mereka ahli Badar ni, atas dunia lagi, dia adalah diampunkan dosa dia. Allah Ta'ala jaga dia, Allah Ta'ala pera dia, Allah Ta'ala jamin syurga, tak akan masuk neraka walaupun seorang. Ni ahli Badar. Kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Nak rayaknya, orang-orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak kelebihan
yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan mereka. Allah Ta'ala tidak akan lock mereka, tetapi Allah Ta'ala bantu mereka. Allah Ta'ala bagi pertolongan kepada mereka. Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada mereka. Akhir sekali mereka dimasukkan ke dalam syurga. Kerana apa? Kerana atas dunia itu mereka tegakkan agama Allah, mereka bela agama Allah, mereka pertahankan agama Allah. Maka aku tidak akan sia-siakan kamu, aku akan masukkan kamu ke dalam syurga. Maka kita juga sebagai orang yang beriman kepada Allah, maka kita kena yakin janji dan juga pertolongan daripada Allah. Maka marilah kita sama-sama bantu pertahankan agama kita, sama-sama kita bantu pertahankan Islam kita, kita bantu, kita bela agama kita pertahankan agama kita. Maka Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan kita. Allah Ta'ala akan bagi kelebihan kepada kita. Cukup setakat tu dulu. Meminta maaf kalau ambil masa sikit pada pagi ni. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala tempatkan kita, Allah Ta'ala pilih kita bersama-sama dengan ahli badar di dalam syurga insya-Allah. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.